Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, malam ni saya nak tunjukkan, nak cerita sikit dan tunjuk demonstrasi. Biasanya saya malas nak demonstrasikan, malas sikit kan. Saya malam ni rajin sikit lah kan. Tapi pengimejan tu tak berapa cantik. Tak apalah asalkan boleh nampak dan boleh buat nanti insya-Allah. Okey, tajuk perbincangan kita malam ni adalah bagaimana kita nak menyingkirkan racun pertanian, residu bukan racun. Dia ada residu je. Residu ni maksudnya saki-baki lah, saki-baki yang tertinggal sedikit saja sebenarnya pada buah-buahan kita, sayur-sayuran, apa lagi, buah-buahan dan sayuran lah, dan juga bawang putih, cili. Ada orang spray racun juga tau, cili. Semua sekali cili besar lah, cili api tu wallahu alam. Kalau ada spray dan kita rendam juga, no harm, lagi bagus kan. Okey, di sini dan juga seafood, makanan laut, termasuk ikan-ikan, ikan kembung, ikan tenggiri, ikan siakap, ikan apa lagi, ikan merah, ikan tongkoi kan, apa-apa saja ikan laut kan. Ikan laut dan ikan darat jugalah, sebab dia orang ada bahan bahan awet dalam ikan. Dalam ikan, semua ikan saya tanya dekat pasar tani, memang depa dah bubuh siap-siap. Dan depa kata dalam ais, kata ais tu ada campur sedikit bahan dipanggil formalin ataupun formaldehyde, bahan awet, bahan awet mayat lah. Benda tu boleh mengawet bahan protein segar ikan kan. Biasanya guna untuk ikan lah. Untuk daging saya tak pernah dengar lah pula kan. Pasal daging kita boleh frozen, ikan pun boleh frozen, tapi dia orang nak jimat lah kot insya-Allah. Okey, so dah terpaksa sebab industri perikanan secara komersial, jadi terpaksalah ubur bahan awet sikit, bukannya banyak, residu. Jangan takut pula kata banyak sangat pula, tak, dia bersikit saja kan, untuk memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna di darat kan, supaya ikan tak rosak. Itu saja sebenarnya. Tapi kita alhamdulillah kan, Allah Taala bagi kita cara macam mana kita nak singkirkan bahan kimia, bahan awet ni. Kalau pada ikan ada formalin kan, ikan lah, ketam, udang, sotong, semua ada bahan awet formalin, panggil ubat awet mayat lah. Okey, pada buah-buahan dan sayuran dia ada pesticide, insecticide, carbide untuk bagi buah masak cepat kan, sekata je. Dan juga fungicide. Kalau buah-buahan import macam apple tu semua ada lilin pula. Itu macam mana saya pun tak tahu nak cakap. So kita cerita pasal residu racun pertanian, insecticide, pesticide, fungicide dan juga carbide. Ni pada buah-buahan sekali lah. Jadi semua bahan-bahan kimia ni yang digunakan dalam hasil pertanian dan juga pada hasil-hasil ikan, itu formalin. Kita boleh rangkumkan semua ni dan kita boleh nyahkan, kita boleh singkirkan lebih pada 90% dengan cara merendam makanan-makanan tersebut kan, sebelum kita nak kupas kulit ke, sebelum kita nak masak kan, sebelum kita nak makan lah, ataupun nak simpan dalam freezer sebaiknya kan, kita rendam dalam air garam. Tapi buah-buahan kalau kita rendam air garam, nanti dia cepat masak dan dia jadi macam lebam, jadi hitam, kehitaman. Jadi masa kita nak makan tu baru kita rendam dengan air garam. Buah-buahan lah dan sayuran. Kalau kita rendam air garam tu, simpan freezer, nanti dia jadi tak fresh lah, dia layu lah kan. Begitu. So begitu Jadi lebih pada 90% bahan-bahan kimia, bahan residu racun pertanian, bahan kimia racun pertanian ni dapat disingkirkan 99. Kalau bahan formalin dalam ikan, hasil ikanan, seafood 99%. Ini mengikut kajian dan disyorkan. Kita biasa dengar doktor yang daripada Madi tu
Siapa doktor tu, saya dah lupa lah. Dia pernah cerita lah benda ni mengikut kajian-kajian di Institut Bandung di Indonesia, bahawa residu racun pertanian dalam makanan buah-buahan sayuran dapat disingkirkan dengan rendam dalam air garam, ataupun dalam cuka cuka, sama ada cuka putih, cuka kimia pun tak apa, bukan kita nak makan cuka tu, kita rendam je. Ataupun cuka peraman, cuka apple ke, cuka kurma, ataupun kita boleh guna bicarbonate, sodium bicarbonate, soda bicarbonate lah, yang pure punya, bukan serbuk penaik. Serbuk penaik tu soda bicarbonate sikit kan, ambil yang sodium bicarbonate yang asli, yang pure punya, yang 100% soda bicarbonate. Right. Ataupun dengan lemon ataupun limau kasturi. Sini saya ada tunjuk limau kasturi ni limau kasturi kan. Ni tujuan ni untuk merendam Okey. Jadi kita tunjuk di sini buah naga kita dah cerita hari tu, kita cerita air antioksidan buah naga kan, yang bersama selasih. So sebelum kita nak buat paste buah naga tu, untuk buat air selasih ke air buah naga, ataupun nak buat jus pun, juicing ke apa kita nak makan, kita disarankan dulu untuk merendam di dalam air air. Kita letak dalam bekas plastik jangan stainless steel, nanti dimakan di air garam tu kan, nama berlubang. So kita rendam dalam tempoh 10 minit kita masuk air dalam kalau tengoklah anggaran ni saya akan masuk dalam berapa ni? Ni 2 liter. 2 liter air kita masuk. Sampai dia tenggelam paras dia lah. Tenggelam paras dia. Buah tu tenggelam lah, supaya semua bahagian buah tu terkena rendam di air yang terlarut oleh garam. Saya guna garam yang murah Janganlah guna garam bukit pula, mahal Kita just nak rendam, bukan nak makan. So air kita telah guna tadi, saya suka tadi 2 liter, sekarang tinggal 1 liter. Makna 1 liter kita dah masukkan air dalam buah naga ni 1 liter dalam bekas ni Ni dalam ni ada 1 liter air dengan 1 biji buah. Kalau banyak biji buah, kena buang dalam bekas besar lagi lah bekas plastik yang besar 2 biji kan. So 1 liter kita boleh bubur anggaran garam ni ni garam kasar yang telah di grind, dikisar lah kan. Ni garam kasar dia, anggaran satu sudu besar yang agak membukit lah kan. Macam gini. Ini ada sekitar, kalau satu sudu rata tu ada mungkin dalam 10-11 gram. Kalau membukit ni mungkin dalam 18 ke 20 gram macam tu So kita ubah. So 1 liter dalam lingkungan 20 gram kan. Jadi dalam 2% lah garam. Kita ubah macam gitu. Lepas tu kita larutkan garam tu kita kocak-kocak. Sepatutnya kita buah air dulu saya terbalik. Dan kita kacau air ni supaya garam tu terlarut dalam air. Barulah dia boleh bereaksi dengan residu racun pada kulit buah naga ni, untuk dia mengeluarkan, menyingkirkan daripada kulit buah ni Tapi orang tanya pula, residu racun tu duduk kat kulit kan, bukan masuk dalam isi buah. Kemungkinan dia ada masuk sikit-sikit tu, boleh jadi jugalah kulit tu ada liang-liang halus kan. Jadi dengan cara merendam dalam air garam ni, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkanlah lagi kandungan residu racun tadi bahan kimia dalam buah. Sebab kita buat pengalaman kita lah, kalau kita makan buah-buahan kan tanpa kita rendam air garam dan kita rendam air garam, memang ada beza ke? Beza rasa tak adalah beza sangat, sebab garam kan masuk dalam isi buah kan, dekat kulit je. Tapi dari segi efek dia kepada tubuh kita, memang rasa kalau buah-buahan yang tak direndam,
Jadi kita mudah rasa mudah sakit tekak, batuk dan demam mudah demam. Dan kadang-kadang pening, kadang-kadang boleh rasa pening kalau kuat sangat ataupun banyak sangat racun residu racun pesticide, insecticide tu kan. Kita tak tahu orang yang spray tu mungkin terlebih dos, dia bancuhan dia pekat lebih ke, atau spray dia lebih banyak ke kan, dia merosak lebih banyak kan, ataupun dia petik hasil buah tu tak sampai 2 minggu, dia kena sekurang-kurangnya 2 minggu kan, tak silap saya lah 2 minggu ke 10 hari. Lepas spray tu, lepas 2 minggu baru boleh petik dia kena hujan panas dia dah makin kurang kan. Jadi kita ambil langkah berhati-hati. So kita rendam je lah semua buah-buahan dan sayur-sayuran sayur-sayuran daun hijau, sayur-sayuran yang daun ataupun buah-buahan terung ke, lembu air, apa lagi, kobis, sawi, bayam, semua kita rendam jadi bila kita makan yang sudah direndam, badan kita lebih segar tak ada sakit-sakit badan insya-Allah sebab 90%, lebih 90%, lebih daripada 95%, 96%. So kita rendam sekarang baru 2-3 minit kita rendam kan. Gitu kita rendam lebih kurang 10 minit. Anggaran masa dia 10 ke 15 minit lah lepas tu jangan lama sangat kan. So 10-15 minit, lepas tu kita boleh keluarkan buah dia. Katalah dah 10 minit kita keluarkan buah dia begini. Buah dia kita keluarkan dan kita cucilah dengan air bersih, air pipe running water, air mengalir. Dan buah air tadi kita buang. Kalau kita nak rendam lagi, kita guna air baru. Nak rendam sayur, nak rendam buah. Ni cili ada cili pun banyak residu racun pertanian. Ni cili. Cili pun kena rendam cili. Ini saya tunjuk je tau. Tapi jangan guna air yang sama lah. Bekas rendaman buah ataupun sayur-sayuran kita dah buat, kita jangan guna balik untuk rendam buah lain yang baru kan, sebab dalam airnya dah ada residu racun, dah ada racun dah kan, bahan kimia. So tak sesuai lah kan, jadi tak efektif dia nak menyingkirkan residu racun pada buah-buah yang baru kita nak rendam kan. Dan sini saya ada buah longan ni buah longan, tapi alhamdulillah hari ni saya dapat bekalan buah longan organik walaupun daripada Thailand tapi organik. Alhamdulillah, insya-Allah tak ada, bebas racun kimia. So kalau organik tak payahlah nak rendam kan. Ini saya bagi contoh. Kalau makan buah longan ke mata kucing pun disyaratkan supaya direndam dah air garam air garam yang murah aja ni ni garam laut yang halus ni. Dia dalam RM1 sekilo, RM1.20, dulu RM80 kan. So kita rendam 10 minit insya-Allah. Cili, termasuk juga bawang putih. Bawang putih kalau kita makan mentah tanpa, walaupun kita basuh, ni bawang putih garlic kan, pun sakit tekak dan khasiat dia berkurang lah kan. Sebab ada, saya tak tahu macam mana dia orang buat kan, pertanian dia pun boleh memberi kesan batuk pada tekak kita. So kita seloknya rendam rendam dulu. Tapi bawang putih ni kita seloknya kopek kulit dululah kan. Kopek kulit baru kita rendam kan. Ada buah yang sesuai kopek kulit baru rendam. Ada buah yang tak sesuai macam buah mangga, tak boleh lah buah naga kan. Cili tak payahlah kita nak kopek ataupun kita hiris dulu baru rendam, tak boleh, nanti racun tu masuk dalam isi dia kan. Gitu So tengok keadaan buah dan sayur, tapi sayur-sayuran semua kita rendam kemudian baru kita kopek kulit buah-buahan tu, baru kita makan gitu. Buah temikai semoga satu lagi racun dia tinggi, residu racun dia tinggi baru kita makan kan. Mudah kena batuk, pening, kadang-kadang ada setengah orang yang sensitif, dia jadi sesak nafas maybe dia ada implikasi pada sistem penghadaman jadi perut pun tak selesa kan. Begitu. Alright, insya-Allah. Ikan, macam mana nak rendam ikan? Saya tak boleh tunjuk ikan kat sini. Ikan nak rendam, ikan kembung ke, ikan tenggiri kan, ikan kerisi, ikan merah, kita siang dulu, buang perut dia dulu kan. Dah buang perut,
kan, dah buang dia punya insang semua dah buang kan, nak cuci sikit tak apa. Lepas tu bawa rendam semua ikan tu, kita rendam dalam air garam 10-15 minit juga dan sebaiknya ditambah sedikit dengan perahan limau kasturi ni, limau kasturi kita potong belah dua dan kita perah. Tak perlu nak perah banyak-banyak sebiji pun dah cukup, setengah biji kita nakkan sedikit saja sebab dah ada garam So perahan limau kasturi untuk bagi ikan kita lagi tak hanyir lah, bau dia lagi sedap kan, bila kita masak lagi sedap kita makan dan juga dia ada bahan elektrolit bahan elektrolit yang boleh bertindak balas dengan residu bahan kimia pada dalam ikan formalin tadi, dan dia dapat singkirkan daripada ikan kita sama juga dengan garam So garam, bahan-bahan elektrolit ni yang berinteraksi dengan molekul bahan-bahan kimia, pesticide, insecticide, formalin ni, dan mengeluarkan dia daripada makanan kita, bahan makanan kita. Masya-Allah gitu. Lepas tu kita cuci bersih, nak masak atau simpan dalam freezer. Itu ikan lah ikan, ketam, udang begitu. Okey. Tapi buah-buahan masa kita nak makan kita rendam tetap nanti dia lebam dia masak cepat, nanti lembik lah dia gitu. Jadi tujuan kita merendam ni bukan apa, untuk mengurangkan tahap residu racun pertanian dan juga bahan-bahan kimia, kebait ke bahan racun antikulat semualah sekarang kita tak boleh nak elak kecuali buah-buahan organik, sayuran organik, tapi susah nak dapat dan mahal sampai 3-4 kali ganda kan. Saya sendiri pun tak mampu juga kan, sampai 4-5 kali ganda nak beli kan. Rasa macam banyak lagi benda kita nak guna duit ni kan. Baik kita rendam kan. Tapi kalau ada duit apa salahnya kalau ada duit mampu, eloklah beli yang organik biasanya dekat Jaya Grocer yang ada buah-buahan secara organik ni Jaya Grocer lah kalau di KL, Village Grocer kan. Okey. Dan juga kedai organik BMS. Kedai organik BMS pun ada setiap bandar, setiap negeri ibu negeri ada kedai organik BMS boleh insya-Allah. Okey. Jadi kita dapat kurangkan kandungan racun dalam makanan yang akan masuki dalam tubuh kita. Ini akan memberi kesan adverse dia boleh menurunkan tahap imun, sistem pertahanan tubuh kita, dan dia boleh merosakkan sel-sel, menyebabkan keradangan, menyebabkan yang dikatakan histamine intolerance orang duk sibuk sekarang ni nak ambil makanan rendah histamin. Jadi sebenarnya bagi saya tak perlu tak perlu teruk sangat nak cari makanan rendah histamin ni. Jadi banyak sangat makanan yang tak boleh dimakan. Makanan yang ada histamin tak boleh makan, makanan ada gluten tak boleh makan, makanan yang ada gula lagi tak boleh makan kan, makanan yang ada laktos, susu tak boleh makan kan. Jadi banyak benda yang tak boleh makan kan. Jadi kesian kat kita tak boleh makan banyak benda kan. So sebenarnya yang menyebab keradangan, yang trigger histamin punya release yang overwhelming, peningkatan histamin release sebenarnya di-trigger ataupun dirangsang oleh bahan-bahan kimia dalam makanan kita ni. Dan badan kita haywire, badan kita ada sistem untuk dipanggil homeostasis, untuk seimbangkan tau. Dia tidak sewenang-wenangnya boleh boleh over control. Tak sewenang-wenangnya. Allah Ta'ala cipta tubuh kita ni memang cantik. Sel kita, tisu kita, organ kita semua memang dia berfungsi secara optimal, seimbang, range normal. Walaupun ketat, walaupun range normal tu ketat, tapi kita dapat kontrol, kawal pada julat spektrum yang normal. Gula kita jadi normal, tekanan jadi normal, tapi dengan syarat kita bagi input kepada tubuh kita dengan bahan-bahan yang baik kan. Halalan tayyiban, makanan yang halal lagi baik. Baik ni makanan yang berkualiti, yang tak ada bahan racun ni lah. Walaupun residu, tapi kalau hari-hari duk makan, pagi, petang, siang, malam, makanan yang ada residu racun pertanian ni, dia akan build up build up dalam darah, build up dalam sel, tisu, organ kita.
So menyebabkan penyakit lah, keradangan, autoimun, SLE, eczema, malah penyakit-penyakit metabolik, sebab dia boleh merosakkan enjin sel kita kan. Banyak kali sebut enjin sel kita, apa dia? Mitokondria. Jadi menyebabkan penyakit-penyakit metabolik, iaitu kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan semua benda lain. Dan badan kita lemah je kan, lemah long lay. Orang sebenarnya cakap kan, selalu rasa macam nak hypo je, macam tak cukup makan, tak cukup gula, padahal gula normal je. Sebab fuel ada, tapi enjin sel kita tak boleh membakar, menggunakan kalori yang kita makan, sama ada lemak ke gula ke protein kan, dia tak boleh convert, tak boleh guna, tak boleh nak metabolize. Begitu satu tak boleh guna, tak boleh metabolize, mungkin mitokondria tu sendiri rosak. Yang kedua, bahan makanan ni tak boleh disrupt dalam sel. Carrier transport system dekat across the membrane cell pun tak cukup. Penjanaan molekul protein carrier ni pun tak cukup, kurang. Dia punya sintesis molekul protein yang diperlukan oleh tubuh mungkin kurang, disebabkan oleh racun-racun ni. Sebab tu bila kita amal makanan, mula merendam makanan-makanan kita yang ada racun lah, racun-racun macam beras tak payahlah, beras tak payah rendam. Apa lagi, tepung tak payah rendam, macam mana nak rendam kan. Tepung, kalau tepung gandum memang kena cari organik. Itu kes isu lain, itu glyphosate. Itu kita dah bincang sesi lepas kan. Ini isu racun, pesticide, insecticide, fungicide, kebait, dan juga bahan kimia formalin dalam makanan kita. Ini memang sengaja letak direct daripada makanan, tapi pada tahap yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan. Begitu bukanlah jadi bertoksik racun. Kalau benda racun masuk makan kita, boleh immediately boleh menyebabkan acute disease kan. Jadi keracunan dalam badan kita. Tak begitu. Tapi masalahnya residu ni dia build up badan kita dan menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Dia tak menyebab penyakit acute, tapi penyakit kronik. Even worse lagi lah, lebih bahaya lagi lah kan. Penyakit kronik, kanser pun boleh, penyakit jantung pun boleh jadi, sebab dia mengganggu metabolisme sel kita, mengganggu sistem perhadaman kita juga. Selalu gastrik, angin, mana taknya racun, macam mana dia mengganggu gene expression untuk menghasilkan protein. Jadi enzim kita macam mana, acid jus gastrik macam mana, lining, lapisan dinding perut, usus semua kita kan, kacau lah. Boleh berlaku leaky gut, keradangan pada dinding usus kita kan. Pasal benda racun kan. Begitulah. Ini simple benda yang logik. So inilah tujuannya kita rendam makanan kita dengan air garam dalam lingkungan 2%. Tadi kita dah sebut 2%. Sebenarnya lagi banyak lagi bagus lah, tapi banyak sangat garam, kos lah tinggi kan. Cukup 2%. Maknanya 1 liter air dalam 1 sudu bukit, 1 sudu besar bukit kan. Begitu saya dah cakap. Kalau 2 liter 2 sudu besar, 3 liter 3 sudu besar, macam tu. Alright. Okay, so begitu caranya kita nak menyingkirkan kandungan residu racun dan bahan kimia dan bahan ubat awet dalam seafood kita kan. Begitu insya-Allah. Jadi kita akan rasa lebih sihat, lebih bertenaga, dan jarang batuk, resdung semua kan. Histamin punya release, histamin punya attack, keradangan histamin yang melampau, histamin yang dikeluarkan oleh tubuh secara drastik dengan banyak, menyebabkan keradangan kan. Macam-macam lah masalah, kata angin dalam perut juga, allergic alahan. Padahal histamin tu bagus. Dia adalah histamin itu dikeluarkan oleh tubuh kita sebenarnya untuk berfungsi sebenarnya, berguna untuk begitu, untuk sebagai initiate sistem imun untuk melawan patogen, bakteria dengan virus, patogen yang masuk. Kemudian
tujuan histamin juga sebagai neurotransmitter pada sistem saraf kita, sel saraf. Jadi benda ni penting. Bukan benda tak penting, cuma bila dia terlebih keluar, terlebih dihasilkan tubuh, itu menyebabkan keradangan yang melampau. Macam dalam orang kena corona, dia panggil apa tu? Apa dia panggil tu? Cytokine storm kan. Itu keradangan yang melampau lah, yang merosakkan organ paru-paru. Kita tak mahu sampai ke tahap tu. Okay. So bila kita kawal tahap racun yang masuk dalam badan kita melalui kita rendam dengan garam makanan-makanan kita yang ada residu racun ni kan. Jadi insya-Allah kan, insya-Allah, dan juga amal makanan yang lain jugalah yang sihat kan. Kalau macam biji import kena makan organik lah, sebab itu racun glyphosate dia tinggi. Jadi kita akan dapat rasa perbezaan. Perbezaan yang ketara dari segi kesihatan secara menyeluruh. Tiap-tiap bulan asyik demam, batuk sesama kan. Tak ada corona pun kena juga demam, batuk, flu kan. Tapi kalau zaman corona ni sistem ni lagi gendah, so kita lebih expose, lebih senang terjangkit dengan virus termasuk virus corona lah, apa-apa saja virus lah, bukan virus corona aja kan. Begitu. So itu cara kita untuk mendapat kesihatan dan juga untuk sebenarnya reverse penyakit kan. Penyakit kita kadang-kadang penyakit lama tak tahu berubat makan ubat hospital, baik sekejap datang balik kan, nak kena bergantung dengan ubat, makan herba pun baik sekejap datang balik kan, buat rawatan begitu puas dah kan. Jadi kita kontrol kemasukan bahan kimia, bahan racun dalam tubuh kita. Ini sangat penting. Ini ialah prominent yang utama yang beri kesan kepada kefungsian tubuh kita, kekuatan tubuh kita begitu insya-Allah. Semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.